Familiar scenes. Climate change is a super wicked problem. Recurring stories. If sea level rise gets too fast, then there's no engineering solution that can keep up. The global climate crisis is a fact, felt firsthand by millions. There is no need to re-elaborate and repeat the story over and over again. But ignoring it won't make the problem go away. We're headed to a 3.6 degree warming world by 2100. Time is not on our side. You know, there may come a time that you have nothing to adapt to. Can the world kick its addiction to carbon? The intervention begins now. Watch Carbon Conundrum on demand at cna.asia. Masih lagi bersama berita. Saudara, pembelajaran di rumah secara online nampaknya bukan untuk pendidikan sekolah sahaja. Kelas-kelas mengaji kini juga semakin beralih ke platform online di tengah-tengah penularan wabak COVID-19. Wartawan Umur Rabi Syafina menjenguk sebuah keluarga yang mengikuti kelas mengaji secara online. Selalunya pada setiap hujung minggu, Ustaz Muhammad Ilyas akan pergi ke rumah salah seorang daripada ahli keluarga ini untuk mengajar ngaji. Namun, sejak penguatkuasaan langkah pemutus rangkaian jangkitan atau circuit breaker, Ustaz Ilyas tidak lagi keluar rumah untuk mengajar ngaji. Sebaliknya, beliau mengendalikan kelas mengaji menerusi platform online secara harian. 9 kelas ngaji dan tajwid diajarnya setiap minggu menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan Zoom. Dalam platform Zoom ini juga kami dapat mengungsikan slide-slide kami dan mungkin kerana laptop yang saya gunakan ini adalah touchscreen, saya dapat menulis di atas touchscreen ini dan saya dapat memahamkan kelas-kelas saya dengan begitu efektif. Ia seakan whiteboard dan pelajar-pelajar dapat memahami lebih baik. Itu satu, iaitu menggunakan share screen. Hakikatnya, penggunaan teknologi memang tidak sepi daripada cabaran. Beberapa muridnya meluahkan rasa prihatin terhadap keselamatan siber dan penggunaan. Manakala warga emas pula, mereka tidak begitu arif tentang selok-belok menggunakan teknologi. Mulanya memanglah kekok, kita nak belajar juga kan, instruction dia apa yang kita mesti nak buat, dan kekakasnya yang kita nak adakan pun mesti nak ada kan, mesti nak siap sedia lah. Jadi bila semua sudah ada di depan mata, senanglah. Mujur selepas seminggu mencuba, anak murid beliau yang terdiri daripada latar belakang berbeza ini sudah mahir dengan pembelajaran menerusi video ini. Apabila sudah dapat bantuan mungkin daripada kawan-kawan, daripada anak-anak dan sebagainya, mereka merasakan platform ini amat selesa dan mereka inginkan platform ini diteruskan walaupun keadaan menjadi lebih baik. Hari ini, saudara, Ahad pertama dalam tempoh circuit breaker atau pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Hari Ahad lazimnya menyaksikan ramai keluarga dan individu keluar beramai untuk beriadah, membeli belah, berhibur dan sebagainya. Namun sekali bah, sekali pantai berubah. Wartawan Ira Musfira membawa kita meninjau ke tempat-tempat yang lazimnya sibuk pada hujung minggu. Inilah kawasan Kampung Kelam yang tidak pernah lekang dari kehadiran anak-anak muda dan pelancong sebelum pandemik COVID-19. Dan inilah suasana Kampung Kelam hari ini. Sunyi sepi sama sekali.
Sebelum ini kita boleh lihat Kampung Glam atau Bursa Suria penuh dengan aktiviti keseluruhan orang berjalan, pelancongan serta masjid dengan kegiatan. Sekarang begitu lengang, ibarat macam padang pasir, padang terkukur. Sejak 7 April, khidmat tidak penting diarah tutup dan orang ramai dilarang makan di luar. Akibatnya juga, hiruk pikuk sekitar kawasan bersejarah ini jelas lenyap dan hanya pemilik kedai makanan dan minuman yang kelihatan. Untuk mengongkong penularan wabak virus ini dan untuk keselamatan semua rakyat Singapura, jadi adalah tindakan yang baguslah daripada pihak government. Hikmah di sebalik penutupan Kampung Glam, ia adalah sesuatu yang untuk membuat kami usaha lebih kuat, lebih gigih. Krisis ini juga nampaknya memaksa sebilangan peniaga di sini supaya bekerjasama antara satu sama lain. Macam saya Lima, Julie Bakes, Taliwang dan juga Lipat at Risk, kami telah bergabung tenaga dan berganding bahu untuk mendirikan e-platform ni di mana customer boleh order di platform digital. Semalam pemerintah juga mengumumkan semua pantai akan ditutup. Dan kesannya jelas terasa dan kelihatan hari ini di East Coast Park yang agak kosong. Walaupun tempat ini lazimnya dikunjungi ribuan orang pada hari Ahad. Deretan kedai makanan dan minuman juga lengang dan taman permainan kanak-kanak di Marine Cove ini terus ditutup. Sebuah lagi kawasan yang lazimnya sibuk dan turut didatangi pekerja asing ialah Tanjung Katong Complex dan City Plaza. Namun hari ini ia lebih sunyi berbanding hari Minggu biasa. Ini selepas Kementerian Tenaga Manusia MUM mengarahkan para pembantu rumah asing supaya berehat di rumah pada hari rehat mereka dan tidak berhimpun. Buat hari kedua berturut-turut, Pasar Basah dan Pasar Makan Kilang Serai yang biasanya sesak dengan anggota masyarakat Melayu juga mempamerkan sisinya yang berbeza hari ini. Jelas orang ramai terus mematuhi gesaan pemerintah agar jangan berhimpun di pasar popular ini. Walaupun hari Minggu rasa sunyi, tapi jualannya ada jugalah dia punya peraturan. Kita nak beli pun senang, tak merebut-rebut. Semua ini menunjukkan petanda lebih ramai orang patuh kepada langkah pemutus rantaian jangkitan. Atau mereka juga akur kepada amaran pemerintah untuk terus mengenakan denda $300 kepada mereka yang gagal mematuhi circuit breaker bermula hari ini. Sedang keadaan pada siang hari lengang, keadaannya agak berbeza sedikit pada sebelah malam. Semakin ramai orang kini memilih untuk keluar berbelanja barangan dapur selepas matahari terbenam. Pasar borong di Tua Payoh ini biasanya dibuka menjelang tengah malam. Para pelanggannya pula biasanya adalah pegerai-pegerai pasar basah dan pihak restoran. Namun sejak langkah untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dikuatkuasakan, ia menarik ramai pelanggan baru. Ini kerana ramai mahu mengelakkan daripada kesibukan di pasar-pasar basah pada siang hari. Beberapa pelanggan berkata ini juga cara mereka menjaga jarak selamat. Tinjauan CNA di Pasaraya NTUC ini pula mendapati ramai juga pelanggan datang sekitar 10 malam. Bagaimanapun, Pasaraya Prime menyatakan jumlah pelanggannya pada waktu malam tidak begitu ramai. Penghantaran barang-barang dari gedungnya kini dilakukan dengan lebih kerap kerana para pelanggan datang tidak henti-henti sepanjang hari. Sementara itu, orang ramai boleh mengetahui jumlah pengunjung di pusat beli belah di Merata, Singapura menerusi laman Space Out Penguasa Pembangunan Semula Bandar URA. Mediacorp akan menyiarkan rancangan khas global One World Together at Home. Rancangan khas 6 jam itu disiarkan menerusi platform digital pada 19 hari bulan ini. Ia bagi menghargai pengorbanan kaki tangan kesihatan barisan hadapan dalam membendung wabak COVID-19. Personaliti terkenal seperti Jimmy Fallon dan Stephen Colbert tampil sebagai host. Artis-artis terkemuka yang akan membuat persembahan pula termasuk Billie Eilish, Elton John dan Stevie Wonder. Dia akan disusuli dengan rancangan Global Special selama 2 jam. Rancangan Global Special boleh ditonton di MeWatch dan saluran 5 dari 8 pagi hingga 10 pagi pada 19 April. Ikrar derma semasa rancangan Global Special itu akan disalurkan kepada Dana Respons Perpaduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia.
Laporan itu mengakhiri berita malam ini. Terus lungsuri pelbagai wadah digital kami untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan pandemik COVID-19. Ayo terus amalkan gaya hidup sihat walaupun kita